Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi bersama Ustazah Faridah akan mempelajari pelajaran Tauhid tahun 6. Okey, hari ini kita akan belajar Tauhid tahun 6. Pelajaran masih lagi pelajaran yang pertama. Okay, sebelum kita meneruskan lagi pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, hari ini kita masih lagi dalam pelajaran yang pertama iaitu perkara samayat. Okey. Hari tu saya dah ajar pengertian samayat dan contoh-contoh samayat. Hari tu kita belajar tentang pahala, dosa, ilmu, alam kubur, mahsyar dan syurga. Okey, sampai kat situ kan. Okay, hari ini kita nak sambung lagi iaitu tentang neraka, malaikat, jin, mizan dan sirat. Okey. Okay, sebelum tu Ustazah nak ulang kaji tentang pengertian samayat. Apa yang dikatakan dengan samayat? Okey, samayat ialah perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Murid-murid kena hafal pengertian samayat ya. Sebab selalu sangat masuk dalam exam, masuk dalam kuasa. Okey, apa dia pengertian samayat? Samayat ialah perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, contoh-contoh samayat kita dah belajar sebelum ni. Pahala, dosa kan, alam kubur, mahsyar dan syurga. Dan kita juga telah hafal nama-nama syurga. Okey, hari ni kita nak belajar tentang tentang neraka. Okey, kita tengok neraka. Apa pengertian neraka? Okey, semua dah tahu kan neraka tu macam mana. Okay, Allah dah sediakan kepada kita dua iaitu syurga dan neraka. Itu terpulanglah kepada kita. Kita nak pilih yang mana? Nak pilih syurga ataupun nak pilih neraka. Kalaulah kita nak pilih syurga, kita kena tahu apa yang kita perlu buat. Solat jangan tinggal, puasa jangan tinggal, buat baik semua. Jangan buat perkara yang Allah tak suka. Tapi sekiranya awak buat perkara-perkara yang Allah tak suka, itu awak tak solat, awak tak puasa, itu awak dah memilih jalan yang salah, menuju ke neraka. Itu na'udzubillah, kita tak nak ya. Okey, kita tengok apa itu neraka. Neraka ialah balasan azab yang kekal abadi bagi orang kafir. Iaitu neraka ialah balasan azab. Azablah yang sangat pedih, yang kekal abadi bagi orang-orang kafir. Dan balasan yang sementara bagi orang mukmin yang derhaka yang akan diseksa sekadar banyak dosanya. Kita ni tak kekal lah dalam neraka, tapi bukannya sekejap, kan lama. Satu hari pun ya Allah lama. Lepas tu mengikut pula dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa kita hidup di dunia ni. Itu yang kita tak nak kan. Kalau boleh kita naklah jalan kita ke syurga. Okey. Okey, kita tengok pula nama-nama neraka. Minggu lepas kita dah belajar nama-nama syurga. Okey, Ustazah nak awak hafal juga nama-nama syurga dan nama-nama neraka. Okey, kita tengok dulu nama-nama neraka.
Iaitu yang pertama Jahannam. Tu kita sebut selalu neraka Jahannam, neraka Jahannam. Tak naklah masuk neraka Jahannam. Okey, Laza. Okey. Al-Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim dan Hawiyah. Ini adalah nama-nama neraka. Ini nama-nama neraka. Okay, Ustazah harap murid boleh dapat menghafal lah nama-nama neraka ni dengan baik. Okey, lagi sekali kita sebut nama-nama neraka. Yang pertama Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim dan Hawiyah. Okey, tengok dekat kotak yang warna purple ni. Di sini saya dah letakkan dua-dua sekali, iaitu nama syurga dan nama neraka untuk kamu ulang kaji semula. Tolong hafal sampai boleh. Okey, tengok nama-nama syurga. Syurga Firdaus, syurga Adnin, syurga Naim, syurga Ma'wa, syurga Darussalam, syurga Darul Muqamah, syurga Darul Maqamul Amin dan syurga Khuldi. Ini adalah nama-nama syurga. Nama-nama neraka, ini dia. Jahannam, Laza, Hutamah, Sa'ir, Saqar, Jahim dan Hawiyah. Ustazah nak awak tulis nama-nama syurga dan neraka ni dari dalam buku. Tulis dan tolong hafal. Nanti bila Ustazah jumpa dengan kamu, Ustazah nak awak sebut satu persatu nama syurga dan nama neraka. Okey, Ustazah harap boleh hafal ya. Okey, kita tengok pula apa itu dengan nama malaikat. Ni malaikat ni macam mana yang kita dah sebut selalu ni, like malaikat kan. Kita tengok itu apa dia malaikat. Malaikat ialah makhluk Allah yang dijadikan daripada cahaya. Dia dijadikan daripada cahaya dan terpelihara daripada maksiat. Malaikat ni tak ada buat maksiat. Yang ada buat maksiat siapa? Kita ni lah manusia yang lemah. Okay, mereka merupakan hamba Allah yang mulia, tidak sesekali menerhaka kepadanya, bahkan sentiasa mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Apa yang Allah perintahkan kepada malaikat, tak pernah kata malaikat itu ingkar. Itu dia. Dia tetap patuh apa yang Allah kata. Okay, mereka boleh menyerupai pelbagai bentuk dengan izin Allah. Dia boleh bentuk dalam bentuk yang macam-macam. Pokok lah, manusia lah, haiwan lah. Dia boleh bentuk berbagai-bagai. Okey. Kita tengok pula nama-nama malaikat. Nama-nama malaikat ni banyak, tapi yang perlu kita ambil tahu ialah ada 10 malaikat yang wajib awak hafal. Ni daripada ada satu lagi kan awak hafal. Okey. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan dan Malik. Okey, ini adalah nama-nama malaikat. Awak kena hafal juga tugas-tugas dia. Jibril, dia menyampaikan wahyu. Mikail, menurunkan rezeki. Israfil, meniup sangkakala. Izrail, mengambil nyawa. Munkar dan Nakir, menyoal dalam kubur. Raqib, mencatat amalan kebaikan. Atid, mencatat amalan kejahatan. Ridwan, menjaga pintu syurga. Malik, menjaga pintu neraka. Tolong tulis juga dalam buku tulis dan tolong hafal. Okey. Seterusnya kita nak tengok pula jin. Jin ialah makhluk yang dijadikan daripada api. Dia dijadikan daripada api. Ada yang beriman. Jin ni ada yang beriman kepada Allah. Ada yang kufur. Ia boleh menjelma dalam bentuk manusia, haiwan dan sebagainya. Itu jin pun boleh menjelma dalam pelbagai
bentuk. Okey. Seterusnya kita tengok mizan. Apa yang dikatakan dengan mizan? Okey, mizan ialah alat untuk menimbang amalan yang dilakukan manusia ataupun jin masa kita hidup di dunia ni. Itu dia mizan. Dia akan menimbang segala dosa-dosa dan pahala kita. Malaikat yang ada di bawah kita ni yang selalu mencatat amalan kebaikan dan kebajikan, keburukan. Itulah amalan yang kita yang dicatat olehnya dan dibawa kepada Allah, yang itu akan ditimbang suatu hari nanti. Nak tengok yang mana lebih berat, yang baik ke, yang jahat ke yang lebih berat. Kalau yang baik berat, alhamdulillah kita menuju ke syurga. Tapi andainya yang berat tu lebih berat, yang jahat tu lebih berat, kita menuju ke neraka. Kalau boleh kita hindarkanlah daripada ke neraka, takut kan. Oleh itu setiap hari kita buat baik, beristighfar, memohon ampun daripada Allah. Solat jangan tinggal, puasa jangan lawan cakap ibu bapa, jangan derhaka pada seorang tua ya. Okey. Mereka yang berat timbangan, mereka yang berat timbangan akan dimasukkan ke dalam syurga, manakala sebaliknya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu yang dikatakan mizan. Okey, dan yang terakhir ini iaitu sirat. Sirat iaitu jambatan. Sirat ni adalah jambatan ataupun titi jambatan yang merentasi neraka Jahanam yang akan dilalui oleh setiap manusia. Di sinilah kita makan masa yang sangat lama. Jambatan tu bukan lurus. Kalau bagi yang orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah, sekejap saja dia merentasi jambatan Siratul Mustaqim ni. Tapi sekiranya dosa dia banyak, Masya Allah, berapa belas tahun dia akan merentasi Siratul Mustaqim. Yang gelap, yang tajam. Itu yang di bawahnya adalah api neraka. Okay, mereka yang baik amalan kebaikan akan mudah melalui dan terus masuk ke dalam syurga, manakala orang-orang kafir serta mereka yang banyak perbuatan jahatnya akan melalui dengan sengsara dan ditarik ke dalam neraka Jahanam. Na'udzubillah. Itu yang kita tak nak. Okey, sekarang yang muka surat ini Ustazah nak buka buku, rujuklah buku teks muka surat 14. Okey, buka buku teks, rujuk muka surat 14, iaitu kesan-kesan beriman kepada Sam'ayat dan kesan tidak beriman kepada Sam'ayat. Okey. Tulis juga dalam buku yang ni ya, apa kesan-kesan kita beriman kepada Sam'ayat dan tidak beriman kepada Sam'ayat. Kita tengok dulu apa dia kesan beriman kepada Sam'ayat. Yang pertama, kita akan menjadikan seseorang itu sentiasa bertakwa. Yang kedua, kita akan sabar dalam menghadapi segala dugaan atau ujian daripada Allah. Yang ketiga, sentiasa mendapat ketenangan di dalam hidup. Dan yang keempat, mendorong melakukan kebaikan dan meninggalkan segala larangan. Itu kesan-kesan beriman kepada Sam'ayat. Okey, kalau tidak beriman kepada Sam'ayat pula, yang pertama menjadikan seorang itu kafir. Itu dia. Itu kita tak nak dah. Yang kedua, menjadikan seseorang itu sentiasa melakukan perkara-perkara mungkar. Yang ketiga, mudah berputus asa dan tidak bersyukur. Yang keempat, hidupnya sentiasa gelisah. Dan yang kelima, nikmat yang terima dirasakan berkurangan serta tidak pernah cukup. Walaupun kadang-kadang gaji dia besar, duit dia banyak masuk, tapi dia rasa tak cukup juga. Sebab apa? Inilah sebab dia tidak beriman kepada Sam'ayat. Ada setengah tu dia gaji dia kecil je, tapi dia rasa bahagia dan cukup dan dia bersyukur kepada Allah. Itu sebab apa? Sebab dia beriman kepada Sam'ayat. Sezara, murid-murid boleh baca semua Sam'ayat ni, erti Sam'ayat. Sebab dalam periksa selalu dia akan tanya apa erti sirat, apa erti syurga, bagi contoh nama-nama syurga, bagi contoh nama-nama neraka. Kesan beriman semua kena baca bagi faham, baca bagi ingat ya.
Okey, Ustazah harap murid-murid dapat ulang kaji lagi pelajaran, terus ulang kaji dan ulang kaji selalu. Cukuplah satu hari tu tak payah baca lama, baca sekejap saja dalam masa 10 minit sebelum nak tidur tu baca sikit, esok sikit, tak perlu baca banyak-banyak. Okey, Ustazah harap setakat ini sajalah pelajaran kita. Semoga kita bertemu lagi di lain masa. Saya harap kamu ulang kajilah dengan bersungguh-sungguh sebab dah tak lama lagi kita akan menghadapi ujian peperiksaan PSRA. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.